Assalamualaikum geng. Oke, untuk yang baru sampai tu jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan butang loceng tu sekali supaya kalau aku ada upload video baru lagi akan terkeluarlah dekat notification korang. Aku beri masa 5 saat. Aku nak korang tolong subscribe dan tekan butang loceng tu bermula dari sekarang. 5 4 3 2 1. Okay, thank you. Korang memang asyik. Okay, sebelum kita mulakan apa-apa, kita akan mulakan dengan bismillah dan intro dulu. Okey, hari ni aku nak sembang pasal satu karakter dalam anime Kimetsu no Yaiba ni yang memang betul-betul ramai orang benci. Siapakah dia? Dia adalah Kibutsuji Muzan. Muzan ni berada di dalam kandungan ibunya. Muzan ni diselubungi dengan kematian. Dia selalu mati dan hidup. Dan pada waktu Muzan ni dilahirkan, orang perasan dia ni tak bernyawa dan tiada nadi. Muzan ni pun telah dianggap mati. Dan kalau untuk bayi yang dah mati, dia orang tak akan tanam bayi. Dia orang akan pergi bakar bayi tu. Dan dia orang ni pun dah prepare lah untuk membakar Muzan ni. Dan waktu tu sebelum Muzan ni dibakar, dia memang struggle untuk menghidupkan jantungnya supaya dia dapat bernafas, sampai hidup. Dan hampir saja Muzan ni dah nak dibakar, tiba-tiba dia pun dapat menghidupkan jantungnya dan menangis. Dan orang pun perasan yang dia masih hidup. Dan pada waktu Muzan ni dewasa, dia dapat tahu yang dia menghidapi satu penyakit ni. Yang penyakit ni, sesiapa yang terkena penyakit ni akan mati pada usia 20 tahun. Muzan ni pun takutlah sebab dia tahu yang dia akan mati pada umur 20 tahun. Muzan ni telah berjumpa dengan seorang doktor. Boleh dikatakan doktor ni memang doktor yang paling power lah waktu tu. Dan doktor ni pun macam-macam ubat dia beri kepada Muzan, tapi semuanya tak berkesan. Dan doktor ni pun telah memberi satu ubat ni yang diperbuat daripada blue spider lily. Yang bunga ni memang susah nak jumpa. Hanya doktor ni je tahu tempat ada blue spider lily ni. Dan waktu tu Muzan buat perkara bodoh. Korang tahu dia buat apa? Dia pergi bunuh doktor tu. Sebab dia tunggu lama sangat. Jadi dia stres. Dia bunuhlah doktor tu. Dan selepas Muzan ni bunuh si doktor ni, dia pun dapat tahu lah yang ubat ni sebenarnya berkesan terhadap dirinya. Dan sejak itulah Muzan mendapat badan yang aneh dan dia stres dengan satu benda ni sebab kalau dia keluar tu pagi, kulit dia akan hangus. Benda tu buat dia stres sangat. Dan Muzan ni dapat satu nafsu ni, iaitu nafsu memakan daging manusia. Dan Muzan ni pun telah create demon-demon ni untuk mencari blue spider lily ni. Inilah kerja Muzan beribu-ribu tahun ni, hanya untuk cari bunga blue spider lily. Beberapa ratus tahun sebelum event Kimetsu no Yaiba ini bermula, Muzan ni telah pun dibunuh lah, diserang oleh Yorichi Sugikuni. Itu demon slayer yang paling kuat yang menggunakan pernafasan matahari. Dan Muzan ni hampir saja mati oleh Yorichi. Tapi Muzan ni sempat memecahkan dirinya dan melarikan diri. Dan disebabkan insiden itulah Muzan ni telah menyembunyikan dirinya. Dia susah nak jumpa lah sebab dia dah menyembunyikan dirinya. Sampailah satu hari, waktu tu Yorichi ni memang dah tua dan dia terserempak dengan Kokushibo. Dan Yorichi ni pun sempat serang Kokushibo. Dan dia menyerang tapi hanya satu serangan saja. Dan waktu itulah Yorichi ni pun mati. Bukan mati kena bunuh, dia mati sebab dah tua. Dan apabila Muzan ni dapat tahu yang Yorichi ni sudah mati, dia pun tidak bersembunyi lagi dan dia pun meneruskan agendanya untuk mencari blue spider lily. Dan sampai sekarang Muzan ni pergi mencari blue spider lily ni dan dia frust lah sebab dia telah membunuh doktor tu. Sebab doktor tu je lah yang tahu di mana tempat
Blue Spider Lily tu berada. Okay geng, itulah serba sedikit pasal kisah hidup Kibut Suji Muzan. Okay, aku nak korang tolong like video ni. Kalau ada apa-apa korang boleh drop je komen dekat bawah. Dan jangan lupa untuk share video ni. Share lah dekat adik korang, abang, kakak, mak bapak korang, saudara mara korang, jiran-jiran tu. Suruh tengok video ni dan bantu aku untuk achieve 150 subscriber bulan ni. Okay, sekali lagi aku ingatkan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan butang loceng tu sekali. Supaya kalau aku dah upload video baru lagi, akan terkeluar lah dekat notification korang. Korang ni memang asyik. Okay geng, kita jumpa dalam video yang lain, hari yang lain. Assalamualaikum. Ciao.